Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Zaliyo. So, mana-mana yang baru pergi channel aku minta subscribe channel aku, share and like. So, konten aku untuk hari ni adalah sebelum ni aku ada buat konten untuk anak aku lah. Ni special untuk budak-budak autism. Sebelum ni aku ada buat tanda-tanda awal untuk seseorang budak tu ada autism. Macam anak aku lah. Ni aku share berdasarkan pengalaman aku. Pengalaman aku yang ada anak autism ni. So hari ni aku nak buat konten pasal tempat-tempat yang aku pergi untuk diagnose Alisha Sofia ni dia betul-betul ada autism ataupun tidak. So let's go. Aku tunjukkan. Okay guys, tempat pertama yang aku refer untuk Alisha selepas dia umur 2 tahun, kita orang bawa dia pergi. Actually dia kena, mana yang follow up klinik kesihatan biasa untuk budak-budak cocok tu, umur 2 tahun dia akan bagi, nurse tu akan bagi korang dekat dalam buku tu ada M-chart tau. M-chart tu kalau budak-budak normal, M-chart tu dia akan okey lah. M-chart ni benda macam perkembangan kanak-kanak lah. Macam umur 2 tahun ni dia dah pandai buat apa, M-chart ni lah. Untuk anak aku ni, Alisha, M-chart ni dia gagal. Tu sebablah kita orang risau, kita orang pergi tempat yang boleh follow up lah. Nurse dengan doktor kat sana pun suruh pergi follow up. Okay guys, nombor 1 kita orang pergi KK macam biasa, untuk kanak-kanak biasa, pergi buat M-chart guys. Okay guys, lepas dekat KK tu, nurse akan refer kat seorang doktor dekat klinik kesihatan tu. Dia akan buat surat. Dia akan buat surat untuk kita orang refer dekat hospital pula, bahagian pediatrik lah. Bahagian pediatrik untuk kanak-kanak lah. Nanti doktor kat KK tu akan buat surat. So kita orang kena follow up dekat hospital pula. So kena pergi dekat hospital, macam aku duduk area KL. Kita orang kena pergi HKL, bahagian kanak-kanak lah, yang tempat baru tu, hospital kanak-kanak baru dekat HKL tu. So dia orang bagi surat tu untuk follow up, pergi dekat bahagian pediatrik. Kita orang pergi follow up dekat klinik pediatrik lah. Dekat klinik pediatrik kat hospital kanak-kanak tu memang queue memang terlampau panjang. So nak tak nak, untuk diagnose ni kena tunggu. Okay guys, dekat klinik pediatrik ni, dekat HKL ni, korang lepas dapat surat daripada KK, korang pergi kat hospital tu. Lepas tu dekat hospital tu bukan terus boleh follow up, akan jumpa nurse. Dia akan bagi satu lagi appointment untuk jumpa doktor. Tadi aku dah cakap lambat sangat. Contoh korang pergi bulan 1 untuk jumpa doktor, korang mungkin akan dapat appointment bulan 10 ataupun bulan 12. Dia punya lambat lah. Macam itu dia punya lambat untuk hospital kerajaan lah. So aku decide dengan wife aku, kita orang search dekat group autism tu. Group autism tu banyak bagi maklumat lah tentang budak-budak autism, kat mana kita boleh refer lagi. Aku terpanggil untuk pergi ke klinik audiologi dan sains pertuturan UKM. Dekat sini kat sini korang boleh test. Kat sini dia ada speech therapy. Untuk Alisha, first dia pergi
kena pergi sana, dia buat test telinga dulu. Kat klinik audiologi ni dia lebih kepada pentuturan lah. Okay guys, untuk dekat klinik audiologi ni, first thing kita kena call klinik tu dulu untuk buat appointment. Contoh bayaran untuk klinik ni, kalau korang kerja kerajaan tak perlu bayar. Kalau kerja swasta actually tak pasti aku 50 ke apa. Aku tak kena bayar sebab aku government. Dekat klinik ni, first appointment dia akan test telinga anak korang. Macam anak aku, first appointment dia try macam dia bagi masuk satu bilik, dia ada test macam pendengaran anak aku lah. First dia akan test pendengaran dulu. Dia bawa, contoh terapi tu bawa kat satu bilik khas lah untuk test telinga. And then dia akan macam bunyikan budak nangis ke, bunyikan mainan-mainan tu. Dia nak tengok anak kita dengar ataupun tidak. Okay, first appointment anak aku tu dekat klinik audiologi ni, dia orang tak dapat nak detect anak aku boleh dengar ataupun tidak sebab anak aku dia macam tak boleh dengar arahan dekat situ. Macam terapi tu suruh dengar kat sini, dia pergi tempat lain. Biasalah budak-budak autism kan. So terapi tu buat appointment lain. Second appointment dekat klinik audiologi ni, dia tidurkan anak aku. Dia bagi macam ubat tidur. Lepas tu dia pasang macam ada hand free dia dekat telinga. Anak aku dah tidur, dia masukkan hand free, lepas tu dia ada mesin dia lah. Itu cara lain lah untuk test pendengaran anak-anak untuk budak autism ni lah. So after dah dapat result, dia cakap anak aku pendengaran telinga dia okey. So alhamdulillah lah, telinga dia okey. Daripada mesin yang dia test tu lah, dia dah tidurkan anak aku semua, dia pasang kat telinga tu, dia boleh detect lah anak aku punya pendengaran tu melalui tidur je. Okey, lepas dah lepas periksa telinga, so dia dah bagi masuk untuk appointment speech therapy lah. Speech therapy dekat klinik audiologi ni sebulan sekali je. So kalau korang ada duit lebih, korang boleh pergilah speech therapy yang kat luar. Kat sini aku nak test sebab nak test telinga dia je sebenarnya. So lepas tu aku ada bawa juga anak aku pergi klinik terapi cara kerja dekat UKM. Kat sini anak aku buat terapi cara kerja. Ni lebih kepada motor kasar dengan motor halus lah. Macam tadi klinik audiologi lebih kepada speech therapy. Dekat terapi cara kerja ni lebih kepada macam diorang nak boleh buat sesuatu untuk berdikari. So boleh pergi klinik terapi cara kerja ni untuk buat operational therapy. Okay guys. Okay, dekat klinik terapi cara kerja ni pun dia punya appointment kat sini okey sikit. Kadang-kadang sebulan boleh dapat 2 atau 3 sesi lah. Seminggu tu boleh dapat sekali tu sejam je dia terapi dekat klinik ni. Macam dekat klinik audiologi tu pun sama, sejam je dia buat terapi. Tapi dekat klinik audiologi ni dia ada buat mula-mula dia akan one to one, and then kalau dia boleh accept, dia akan buat secara berkumpulan pula. Okay guys, ni sebenarnya yang aku nak beritahu. Aku diagnose anak aku Alisha Sofia dekat UITM Private Specialist Center. Ni pun aku dapat maklumat daripada grup Autism Malaysia.
ada seorang puan tu dia diagnos anak dia kat sini. Cepat sikit lah daripada klinik, daripada hospital kerajaan tu. Kat sini terus jumpa doktor lah. Terus jumpa doktor, tak ada, just appointment by call je. By call. Lebih kurang dia punya fees 200 hingga 300 je dia punya konsul dia. Terus dia dapat result lah. So untuk UiTM private specialist ni dia dekat, dia under UiTM tapi dia dah private kan, dekat dengan hospital Sungai Buloh. So mana-mana parent yang nak diagnose cepat untuk dapatkan kad OKU ke apa, boleh pergi ke UiTM Private Specialist Center dekat Sungai Buloh. Kat sini terus buat appointment jumpa pakar, and then dalam masa 2 minggu tak silap, 2 minggu dia akan bagi result terus. Dia akan bagi report, tengok anak ada apa dia tahap-tahap yang mana. Dia akan terang-terangkan lah. Lepas 2 minggu nanti dia akan panggil balik parent untuk bagi tahulah report. Dan dekat yang first appointment tu, dekat UiTM private ni, dia akan tengok anak kita macam mana. Dia akan bagilah ujian sikit-sikit macam kat MCAT tu, untuk tahu kat mana tahap autism anak kita ni. Kita dah tahu anak kita autism, tapi kita tahu tahap-tahap dia. Macam anak aku, dia just mild autism lah, mild autism. Tak adalah dia tak hyper sangat, dia mild saja. Okay guys, dah lepas second appointment tu, dah tahu tahap-tahap mana. Nanti doktor pakar tu akan suruh korang download borang untuk apply kad OKU lah, dekat under JKM tu. Nanti just bawa borang tu pergi dekat hospital tu. Nanti dia punya doktor akan sign lah. Dia bukan semua doktor boleh sign untuk pengesahan untuk anak autism ni. Dia ada doktor special lah, yang pakar-pakar lah yang boleh sign tu. Macam kat HKL tu, aku rasa doktor dia ada, bukan semua doktor yang boleh. Macam kat UiTM ni JKM boleh accept lah. Sebab dia dah berdaftar ke tahap pasti untuk diagnose ni. So dia akan sign, and then korang dah boleh apply lah untuk kad OKU anak korang. So just pergi, kalau kat KL ni dekat dengan HKL tu, JKM, pergi untuk buat kad OKU. Dah dapat sign semua, senang lah, semua dah boleh buat. Just pergi JKM, cakap nak buat kad OKU untuk anak, bagi borang tu semua. Dalam masa sebulan, nanti dia akan call cakap kad accept dah boleh ambil. Okay guys, itu saja proses yang kita orang buat untuk diagnose Alisha Sofia, autism girl ni, untuk sampai dia dapat kad OKU lah. So aku harap konten aku ni boleh bagi manfaat kat korang yang kat luar sana yang ada anak autism macam aku ni. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hasbi Rabbi.